saya pun pilih untuk buat topik yang saya tak buat dekat ni. Bandar Baru Sungai Buloh masjid, saya buat tadabbur Quran dan tadabbur hadis. Hari beza-beza. Dekat Pantas kita buat tadabbur topik Al-Quran. Tak pilih surah. Masjid kita pilih surah. Sekali datang habis satu surah. Sekali datang habis satu surah. Dekat Pantas tak mau ulang balik, buku tu juga nak main. So dekat Pantas saya buat tadabbur topik Al-Quran. Sehari datang satu topik. Sehari datang satu topik. Tiba-tiba nak buat kat sini. Nak buat apa? Akhirnya saya pilih untuk buat siri Al-Quran bercerita. Okey, saya nak bagi tahu Ustaz, siri Al-Quran bercerita tu apa dia? Wah, ada rekod. Bila ada rekod nak berdiri jalan tak boleh. Baik tuan-tuan. Apa sebut ni lupa lah. Okey, siri Al-Quran bercerita. Saya bagi latar belakang Ustaz. Kenapa kita buat siri Al-Quran bercerita? Dan tuan-tuan datang hari ni, berakhir lagi tuan-tuan akan dapat apa? Ataupun tuan-tuan ikut the whole series, tuan-tuan akan dapat apa? Begini. Akak, first time tengok saya kot? Sebab saya pun first time tengok akak. So akak, kalau saya tanya akak, kisah Nabi Musa dalam Al-Quran, berapa tempat? Kesimpulannya banyak tempat. Bukan setakat kisah Nabi Musa, Nabi Adam, Musa dan juga banyak Nabi lain. Terlalu banyak tempat. Bila terlalu banyak tempat, kadang-kadang orang tak tahu hujung pangkal cerita tersebut. Dan kadang-kadang orang baca surah ni, Musa dah besar dah. Baca surah sana, Musa baru lahir. Baca surah ni pula, Musa kena senah lembu. Baca surah ni, kesimpulannya, ustaz, yang mana berlaku dulu? Yang mana berlaku dulu? Dekat sini sebut sekian-sekian, dekat sana sebut sekian-sekian. Maka sepanjang saya mengajar tadabbur Al-Quran, ada isu dengan pelajar kita apabila pelajar kita tak tahu susun atur surah-surah. Susun atur jalan cerita surah. Baik. Tuan-tuan, Quran bukan buku cerita. Bukan. Al-Quran bukan buku cerita. Tapi dalam Al-Quran ada cerita. Jelas? Quran bukan buku cerita. Oleh sebab Quran bukan buku cerita, maka dia tak buatlah jenis buku cerita. Musa lahir, Musa besar, Musa kahwin, Musa mati. Dia tak buat susun atur buku cerita. Konsepnya dalam Al-Quran, apabila diceritakan satu bahagian daripada mana-mana kisah, cerita itu relevan dengan topik surah itu. Saya ulang balik. Bila surah tersebut ada cerita satu bahagian daripada mana-mana cerita, berarti cerita itu ada kaitan dengan topik surah tersebut. Sebab tu surah Al-Baqarah tak cerita Musa langsung. Surah Al-Baqarah cerita pasal Musa tapi berterabur. Sebab apa? Setiap topik terabur tersebut ada kaitan dengan beberapa ayat sebelum kisah Musa itu. Dan juga isu-isu lain lah. Maksud dia kat sini adalah Quran bukan buku cerita. Quran bukan buku cerita. Maka sekarang hari ini kita susun satu sistem. Tuan-tuan datang hari ini untuk dengar kisah dalam Al-Quran. Al-Quran akan bercerita tapi saya susun ikut turutan. Turutan. Contoh Musa daripada zaman dia lahir, dia besar, dia kahwin, dia jadi rasul. Lepas tu dia patah balik Mesir untuk dakwah. Lepas tu apa jadi kat Mesir masa dakwah? Masa senyap-senyap, dakwah masa terang-terang dekat Mesir. Lepas tu kena pulau berbagai. Lepas tu dia lintas laut, lepas lintas laut jadi apa? Dan bla 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 bla, ikut turutan. Itu benda yang tuan-tuan akan dapat bila habis tuan-tuan ikut siri Al-Quran bercerita. Jelas? Baik ustaz, nak mula cerita dengan siapa? Maka kita hari ni, tuan-tuan datang, ikut poster tu, kita cerita mula dengan Adam alaihissalam. Baik, ustaz, hari ni perhabiskan cerita Adam? Tak habis. Melainkan tuan-tuan nak stay 6 jam. Kita boleh habiskan kisah Musa. Kisah Adam. Maka tuan-tuan, kita akan buat kisah Adam. Habis Adam, kita pergi kisah anak Adam. Habis kisah anak Adam, kita pergi kisah Noh. Habis kisah Noh, kita pergi kisah bla 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 sampai habis. Sampai Nabi Isa lah. Faham lah? Kita akan cuba untuk ikut turutan Rasul tersebut. Ikut turutan.
Maka untuk saya explain kat tuan-tuan ikut turutan Adam, kita perlu jumpa sebanyak 3 kali. Maksudnya sebulan sekali dekat surau ni, masjid ni, maka 3 kali saya datang, 3 bulan kita habis kisah Adam. Okey? Okey? So, sekarang kisah Adam. Kisah Adam mula dengan apa? Kisah Adam ada 3 siri. Hari ni kita buat Khalifah Adam. Next round kita buat ingatan Adam. Lepas tu kita buat taubat Adam. Maksudnya tuan-tuan, kita dah prepare dah pun segala benda nak ajak tuan-tuan ni, nak kongsi dengan tuan-tuan ni. Baik, hari ni topik kita pasal apa? Khalifah Adam. Maka tuan-tuan, sekarang kita mula. Saya minum air, lepas tu kita mula. Oh ya, tadi Kak Gayah pesan, Ustaz perkenal diri. Saya lupa kata saya ni penting untuk dikenali. Baik tuan-tuan, seperti yang tuan-tuan duk sembang-sembang orang dah, tengok poster dah. Dekat poster tulis nama saya Ustaz Nazar kan. Ustaz Nazar Al-Jibra. Pendek kata, kalau dekat luar orang panggil saya Nazar, siapa-siapa panggil Nazar tu jiran ataupun kawan, dia panggil saya Nazar. Siapa-siapa sebut Ustaz Nazar, nampak sangat student. Tahu dah. So tuan-tuan pun panggil Ustaz Nazar lah. Saya umur 32 tahun. 32 kot. Tahun 88. 1988, saya umur 32 tahun. Berarti saya sebaya dengan anak tuan-tuan. Saya berkahwin, anak 4. Yang nombor 4 tu sekarang baru 34 hari, 35 hari kot. Muda. Baik, saya dulu belajar dekat UIA, Gombak. Bidang sains politik. Saya buat minor usul fiqh. Cukup tu, nak tahu baik. Cukup tak? Cukup. Baik, saya pergi kat mana pun, saya punya pengkhususan, saya mengajar tadabbur Al-Quran. Di mana pun saya mengajar something to do dengan Al-Quran. Dan hari ini tuan-tuan terpilih untuk tadabbur siri Al-Quran bercerita. Okey, tak payah tanya dah tuan-tuan. Kita terus happy. Khalifah Adam. Ni record kan live Facebook. Live. Oleh sebab live, saya hormatlah orang live tu, saya tak berjalan lah hari ni. Saya stay sini. Baik tuan-tuan, Khalifah Adam. Rujukan kisah Adam dalam Al-Quran. Tuan-tuan tengok dekat situ ada 9 kali kisah Adam disebut dalam Al-Quran. 9 kali. Bererti, kalau tuan-tuan nak tahu kisah Adam penuh, tuan-tuan kena baca 9 petikan tersebut. Faham dah tuan-tuan kisah Adam secara apa? Penuh. Jadi tuan-tuan, hari ni kita akan merujuk mana? Oleh sebab kita nak buat ikut turutan, maka kadang-kadang kita quote Al-Baqarah. Lepas tu kita quote An-Nisa pula. Lepas tu kita quote Al-A'raf pula. Lepas tu kita quote Al-Hijr. Al-A'raf 2 kali. Allah sembang 2 tempat berbeza. Maksudnya tuan-tuan hari ni bukan nak study the whole surah. Bukan kita nak study Al-Baqarah dulu ayat sekian, lepas tu kita study yang ni pula. Bukan. Kita nak buat ikut turutan. Bila nak buat ikut turutan, kita tak baca semua ayat, tapi kita susun balik semua ayat tu untuk menyampaikan satu bentuk cerita. Jelas? Tuan-tuan jangan risau. Habis je kelas hari ni, saya akan hantar PDF. Benda yang saya tunjuk ni, saya hantar balik PDF dekat Puan Gayah. Puan Gayah WhatsApp balik lah kat tuan-tuan. Make sure ada dalam grup lah. Ada kot grup kan? Tuan-tuan, so tuan-tuan boleh semak balik muka surat ni, balik rumah baca balik. No problem. Baik, kita mula topik nombor 1. Topik nombor 1 tuan-tuan, 2 makhluk mukallaf. Tuan-tuan, perkataan bawah tu, mukallaf. Bila sebut mukallaf, maksudnya apa dia? Mukallaf. Tuan-tuan hak belajar fiqh tu, tuan-tuan belajar kata syarat puasa mestilah sekian dan mukallaf. Mukallaf datang apa? Oh, datang pula. Mukallaf tu benda apa? Tuan-tuan, mukallaf adalah orang-orang yang diberati dengan hukum taklifi. Hukum taklifi maksudnya haram, wajib, makruh, sunat, yang itulah. Hukum. So tuan-tuan, wajib dengan haram ni, wajib, haram, makruh, sunat. Wajib dengan haram ni dekat budak-budak dia tak kena. Budak-budak kalau mencuri pun dia tak kena hukum. Apa? Sebab dia tak mukallaf. Budak-budak tak semayang pun, semayang wajib, tapi dia tak wajib kepada budak tu. Sebab budak tu tak mukallaf. Mukallaf maksudnya orang yang diberati dengan hukum.
Maksudnya kalau kau buat dapat pahala, tak buat, nampak? Ni nampak? Tuan-tuan, tu mukallaf. Jadi tuan-tuan, dalam dunia ni hanya ada dua makhluk yang Allah cipta mukallaf. Mereka diberati dengan tanggungjawab. Maksudnya kalau mereka buat baik dapat syurga, buat jahat dapat neraka. Ada dua makhluk je. Boleh tuan-tuan beritahu saya tak? Dua makhluk yang macam tu, mukallaf. Manusia dan jin. Baik, kita perkenal sekejap. Manusia dan jin, persamaannya adalah itu je dua makhluk mukallaf. Iaitu mereka buat baik dapat pahala, akhirnya masuk syurga. Buat jahat dapat dosa, akhirnya masuk neraka. Malaikat mukallaf tak? Tak. Sebab tu malaikat dia macam mana pun dia tak boleh lawan Allah Ta'ala. Sebab Allah setting dia tak boleh lawan Allah Ta'ala. Bila dia tak boleh lawan Allah Ta'ala, memang dia tak mampu nak lawan Allah Ta'ala. Dia tak ada kebebasan memilih. Free will tak ada. Malaikat ni lebih kurang macam robot sikit lah. Kita tekan dia jalan. Oleh sebab dia tak mukallaf, malaikat tak masuk syurga. Sebab dia baik terang mana pun, bukan sebab dia nak buat. Orang setting macam tu. Ada malaikat sujud gila-gila, tak berhenti-berhenti kan. Masuk syurga kan malaikat yang sujud tak berhenti tu? Tak masuk pun. Sebab dia disetting untuk sujud, bukan dia pilih untuk sujud. Manusia dan jin, kita pilih untuk sujud. Tuhan kata sujud, tak mau lah. Kita pilih. Bila kita pilih, tak mau masuk neraka lah. Maka ada dua makhluk saja yang mukallaf. Maka apa Allah sebut pasal dua makhluk mukallaf ni? Tuan-tuan, surah Al-Hijr, Allah sebut, walaqad khalaqnal insana min salsal. Sesungguhnya kami, Allah Ta'ala, telah ciptakan al-insan, manusia tu. Manusia tu. Tuan-tuan, manusia tu merujuk kepada siapa? Actually merujuk kepada Adam lah. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab ada alif lam. Alif lam ni, al maksudnya itu, tersebut. Kalau sebut insan, manusia, mana-mana manusia lah. Saya manusia, kau manusia, semua manusia. Bila sebut insan, semua manusia. Tapi bila sebut al-insan, manusia tu, manusia lain tak terlibat. Saya bagi contoh lain. Baqarah, lembu betina. Lembu betina mana? Banyak lembu betina Baqarah. Tapi bila sebut al-Baqarah, lembu betina yang tu, lembu betina lain tak terlibat. Jadi tuan-tuan, walaqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah cipta manusia yang tu, merujuk kepada Adam. Kami telah cipta Adam tu min salsal, daripada tanah liat kering, min hama'in mathnun, dari tanah lumpur hitam yang mathnun, dibakar lalu dibentukkan. Tuan-tuan, tanah so sekarang kita faham bahawa Allah cipta manusia pendeknya dari tanah. Allah cipta Adam daripada tanah. Allah extend tanah yang macam mana? Surah Al-Hijr. Tanah liat. Tanah liat kering. Pasal apa kering? Sebab tanah liat tu kena bakar, dipanaskan. Kering. Tanah liat tu pula min hama'in mathnun. Tanah liat tu lumpur je dulu. Tanah liat tu cuma ayak cat. Faham tak? Tanah campur air, dia jadi macam tanah liat. Tanah liat tu berlumpur. Warna hitam. Pasal apa warna hitam? Kena bakar. Kena bakar sampai kering. Warna hitam, mathnun, yang akhirnya Allah bentukkan. So kita faham manusia pendek kata dari tanah. Tuan-tuan, dengar bahan dia, tanah liat kering, tanah liat lumpur yang akhirnya Allah bakar dan bentukkan. Soalan, nampak suci, bersih dan menyucikan ke? Ke nampak hina? Jawab saya. Nampak hebat sangat ke bahan asas tu, ataupun nampak hina? Akak sebut hina, saya tak kata. Poin dia kat sini tuan-tuan, kalau anak tuan-tuan pergi main lumpur, tuan-tuan kata, oh bagusnya anak aku, ataupun tuan-tuan kata, hang main buat apa? Tuan-tuan nombor dua, tuan-tuan marah. Maksudnya benda tu tak comel lah, tak elok lah, tak elok. Wal jan, dan jin itu. Jin itu tu jin mana? Jin tu dulu.
Jin hak sekok tu merujuk kepada iblis. Jin yang sekok tu merujuk kepada iblis. Wal janna, dan jin yang sekok tu khalaqnahu min qabl, telah kami ciptakan sebelum itu. Bila sebut sebelum itu, sebelum siapa? Sebelum Adam. Tuan-tuan kena faham, Adam diciptakan, masa Adam cipta, iblis dah ada. Dan Allah bagi tahu kami cipta jin hak sekok tu sebelum tu. Sebelum Adam. Min naris samum, daripada api yang sangat panas. Hujung nyalaan api yang sangat-sangat panas. Okey, fine. Cukup ayat tu. Tuan-tuan dapat maklumat kat sini bahawa ada dua makhluk mukallaf. Dua-dua makhluk tersebut, satu api, satu tanah lekeh tersebut dengan api yang panas tersebut. Yang makhluk api tu cipta dulu, lepas tu baru cipta makhluk yang tak api ni. Baik. Masuk bahagian dua. Allah lantik Adam jadi khalifah bumi. Khalifah. Tuan-tuan, bila sebut lantik, faham kan lantik? Faham tak? Bila sebut bumi, tahu kan? Sekarang tuan-tuan, khalifah. Khalifah bahasa Melayu maksudnya apa? Terjemah bahasa Melayu. Khalifah, pemimpin, keluar satu perkataan. Lain? Pewaris, ketua. Lagi? Baik. Sekarang tuan-tuan, baru kita nak pergi bincang perkataan khalifah. Pendek kata tuan-tuan, semua yang tuan-tuan jawab tadi, ketua, pemimpin, khalifah, whatsoever tadi, tak betul. Pendek kata macam tu. Kita bincang perkataan dulu yang Allah guna. Perkataan khalifah, kata akarnya adalah khalfah. Belakang. Ni belakang saya ni, belakang. Khalfah, belakang. Jadi bila sebut khalifah, maksudnya sesuatu belakang yang ada belakang. Sesuatu belakang yang ada belakang. Maksudnya pengganti yang ada pengganti. Pengganti yang boleh berganti. Tuan-tuan, saya sebut kat sini. Bila orang Arab dengar perkataan khalifah orang Arab tak faham pemimpin dulu. Orang Arab faham khalifah sebagai pengganti. Ustaz, kenapa kita panggil khalifah Abu Bakar? Ketua Abu Bakar lah kan? Tak. Khalifah Abu Bakar sebab dia pengganti Nabi. Nabi ketua negara. Siapa khalifah? Khalifah maksudnya pengganti. Pengganti siapa? Pengganti ketua negara sebelum Abu Bakar. Siapa pula pengganti Abu Bakar? Khalifah Umar. Umar ganti siapa? Dia ganti Abu Bakar. Tuan-tuan, ramai orang silap faham perkataan khalifah sebagai ketua. Tak. Perkataan khalifah asalnya bermaksud pengganti. Ada berapa pengganti? Bila sebut khalifatan, satu pengganti, berarti kita faham pengganti ni pun akan ada orang ganti. Jadi tuan-tuan, bila sebut khalifah, belakang, pengganti yang ada pengganti, khalifah, pengganti ada pengganti, yang itulah Adam. Adam adalah pengganti yang akan ganti. Maka tuan-tuan, Al-Baqarah, kali pertama, cerita pertama dalam Quran adalah Al-Baqarah, kisah Adam dengan Iblis ni. Ayatnya, wa iz qala rabbuka lil malaikah. Satu hari Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku rasa aku nak ja'ala tu kata akar dia. Aku nak menja'alakan. Tuan-tuan, saya tak mau terjemah lagi. Tengok sini, ja'ilun kan. Kata akar dia ja'ala. Satu hari Allah kata, malaikat, aku nak ja'ala dekat atas muka bumi ni khalifatan. Sekarang tuan-tuan, bila sebut ja'ala maksudnya menjadikan khalifah atas muka bumi. Malaikat, aku nak buat khalifah lah atas muka bumi ni. Aku nak jadikan khalifah atas muka bumi. Bila malaikat dengar khalifah, malaikat terus faham kata, Allah nak buat berapa khalifah? Tuan-tuan, khalifatan. Berapa khalifah Allah nak buat? Satu. Ini khalifatan, satu je. Tapi bila sebut perkataan khalifatan, belakang yang ada belakang, malaikat terus faham kata, khalifah ni pun dia boleh hidup, dia boleh mati, lepas tu ada orang ganti.
Walaupun Allah tak bagi tahu, perkataan tu telah menjelaskan. Jelas? Maka bila malaikat dengar apa? Tuhan nak ja'ala khalifah atas muka bumi. Tuan-tuan, bila sebut ja'ala, kat sini tulis ja'ilun. Bila sebut menjadikan, beritahu saya. Tuan-tuan, kalaulah saya sebut kata, AJK Masjid beritahu kata, saya, contoh AJK Masjid beritahu, saya nak menjadikan Tok Imam baru. Macam mana AJK Masjid tu boleh buat? Pihak masjid telah bersetuju untuk menjadikan Tok Imam baru. Menja'alakan Tok Imam baru. Tuan-tuan, nak menjadikan Tok Imam baru, apa yang AJK Masjid boleh buat? Beritahu saya. Buang yang lama, lepas tu ganti baru tu macam mana? Beritahu saya. Awak Bilal kan? Awak naik pangkat jadi imam. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak kita panggil orang luar lepas tu menjadi imam? Boleh tak? Boleh juga. Jadi tuan-tuan, Allah tak kata Allah nak cipta khalifah baru. Allah tak kata. Allah kata Allah nak jadikan khalifah baru. Tengok je tak? Ja'ala, ja'ilun. Allah nak jadikan khalifah baru. Sama ada orang naik pangkat ataupun Allah cipta baru. Allah tak kata pun Allah nak cipta at the beginning. Maka bila malaikat dengar kata Allah nak jadikan khalifah baru, belakang yang ada belakang, qalu, malaikat pun kata, Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, kau nak buat pengganti atas muka bumi? Kau nak buat pengganti yang lepas tu ada orang ganti dia pula atas muka bumi? Yang mana depa ni pun yang mana mereka ni pun akan yufsidu fiha, akan buat rosak atas muka bumi juga ke? Wa yasfiku dima, dan dalam banyak-banyak rosak atas muka bumi, mereka ni akan tumpah darah juga ke? Wa nahnu, pasal apa nak buat? Kami kan ada. Pasal apa nak buat pengganti atas muka bumi? Kami malaikat kan ada. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak perlu dah kau nak buat khalifah atas muka bumi. Kami malaikat ada. Kami duk puji engkau. Kami duk ucap terima kasih dekat engkau. Kami mensucikan engkau, wahai Allah. Tak payah dah kot ada khalifah muka bumi ni. Tak payah dah kot. Faham tak? Sudut pandang malaikat. Baik. Apa Allah jawab? Allah kata, inni a'lam la ta'lamun. Malaikat, aku tahulah benda yang hampa tak tahu. Aku nak buat khalifah atas muka bumi ni ada sebab lah. Hampa yang tak tahu, aku tahu. Adalah sebab aku nak buat khalifah yang ada pengganti atas muka bumi. Tuan-tuan, tengok sifat seorang khalifah yang gagal. Para malaikat, dia dah nampak dah kata, apa khalifah atas muka bumi? Mesti nak buat rosak. Mesti nak tumpah darah. Maka tuan-tuan, kita faham kat sini bahawa sifat gagal seorang khalifah adalah buat rosak atas muka bumi, dan rosak yang paling rosak adalah tumpah darah. Tuan-tuan, ni nak bincang Ustaz. Buat rosak atas muka bumi tu macam mana? Bagi contoh. Pokok naik kita tebang. Itu kau buat rosak atas muka bumi? Buat maksiat. Tuan-tuan dengar sini. Bila Quran sebut yufsidu fil ard, buat rosak atas muka bumi, Quran tak maksudkan bukit kita tarah buat bangunan. Tuhan tak maksudkan macam tu. Tuhan tak maksudkan pokok hijau kita potong. Tuhan tak maksud macam tu. Sebab memang kita buat pun. Bukan setakat kita buat, kita perlu buat. Tak buat macam mana? Kita nak hidup, kan? Tuan-tuan, buat rosak atas muka bumi ni, Quran cerita sejak Al-Baqarah awal lagi. Tuan-tuan, buat rosak atas muka bumi adalah, pendek kata, tuan-tuan buat benda Tuhan tak suka, berarti tuan-tuan buat rosak. Dan kelas kedua nanti, tuan-tuan akan sedar Allah guna perkataan buat rosak terhadap iblis. Bila tuan-tuan buat benda yang Tuhan tak suka, buat benda yang tak patut buat, tuan-tuan buat rosak. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Saya guna bahasa Melayu dulu. Tuan-tuan, nak masuk dalam surau ni kena scan kat luar tu kan? Kena scan kat luar tu. Bila tuan-tuan scan kat luar tu, kena pakai mask. Tiba-tiba ada seorang tak scan dan dia tak pakai mask. Lepas tu main duk sendeng pula kat orang. Tuan-tuan, betul tak kita kata dia merosakkan majlis? Ya? Kalau jabatan main, silap-silap semua kena sama, silap-silap kelas depan tak boleh buat lah. Sebab apa? Sebab dia seorang.
Poin dia kat sini, itu nama dia buat rosak. Dia conteng dinding ke? Tak. Dia bakar kapet ke? Tak. Tapi kita kata hang buat rosak. Maka bila Allah sebut khalifah baru ni akan buat rosak atas muka bumi ke? Maksudnya adalah khalifah baru ni pun akan zina juga ke? Khalifah baru ni akan minum arak ke? Khalifah baru ni akan duk tampak orang juga ke? Khalifah baru ni akan ambil rasuah juga ke? Khalifah baru ni tak mau sembahyang subuh juga ke? Dan paling teruk sekali mereka akan bunuh-bunuhan sama sendiri ke? Kami kan ada. Kami ni malaikat. Kami kan ada. Tuan-tuan, apa malaikat buat? Kami puji Allah. Kami sucikan Allah. Betul tak? Maksudnya tuan-tuan, malaikat compare buat rosak, tumpah darah dengan apa? Dengan sifat malaikat, iaitu puji Allah dan sucikan Allah. Kesimpulan, punca kita jadi khalifah gagal sebab kita tak puji Allah dan kita tak sucikan Allah. Itu punca dia. Malaikat kata, kami dah cukup perfect dah, tak perlu dah buat makhluk yang tak perfect ni. Allah kata, Allah tahu lah benda yang hampa tak tahu. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, pasal apa malaikat tu bersangka buruk sangat dengan kita ni? Ha? Kita tak lahir lagi pun malaikat kata, muka ni buat rosak tu. Apa dia kata? Malaikat dah ada experience. Dengan siapa? Dengan sebelum tu. Siapa dia sebelum tu? Jin. Maka tuan-tuan, ni kena habaq terang. Tuan-tuan, manusia, bumi tidak diciptakan untuk tuan-tuan. Bumi ni telah diciptakan sebelum tuan-tuan. Dengan statement dia elok, bumi telah diciptakan sebelum tuan-tuan semua. Dah ada makhluk lain duduk atas muka bumi. Akak sempat jumpa dinosaur tak? Dinosaur duduk dulu. Dan sebelum dinosaur pun ada banyak benda lagi duduk sebelum. Poin dia sebelum kita dah banyak benda dah. Makhluk lain duduk atas muka bumi. Dan Allah lantik kita jadi pengganti. Soalan, ganti siapa? Kita manusia ni, Adam ni nak ganti siapa? Ganti siapa? Jawapannya ganti orang makhluk sebelum. Siapa makhluk sebelum? Jin. Tadi Allah sebut Allah cipta jin sebelum manusia, sebelum Adam. Tuan-tuan, dulu, sekarang siapa dia yang takbir, yang menguruskan bumi ni? Pendek kata, of course Allah. Tapi tuan-tuan, Allah subscribe. Allah turunkan sedikit kuasa kepada manusia. Manusia hari ni adalah pentadbir bumi. Apa maksud mentadbir bumi yang saya maksudkan? Macam ni lah tuan-tuan. Pokok mana kita nak tebang, kita tebang. Bukit mana nak tarah, kita tarah. Betul tak? Binatang mana kita nak bunuh, kita bunuh. Ada tuan-tuan pergi bincang dengan siapa-siapa tak? Harimau, kami nak tebang pokok ni boleh tak? Allah boleh lah, please. Ada buat? Tuan tak buat. Harimau suka tak suka, kena terajam juga harimau tu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan pengganti atas muka bumi. Bumi ni tuan-tuan in charge. Bukan harimau tu in charge. Ikan mana dekat laut, tuan-tuan suka tak suka, tuan-tuan boleh tangkap dia telan. Perlu minta kebenaran, perlu nego dengan dia. Tak payah, tuan-tuan boleh paksa. Sebab apa? Sebab tuan-tuan in charge. Tuan-tuan yang uruskan bumi ni. Kerja kita yang uruskan bumi ni, sebelum kita buat, siapa buat? Jin buat. Sebelum kita, jin yang buat semua benda tu. Sebelum Adam cipta, jin dah duduk atas muka bumi. So saya nak tanya, ketika jin duduk atas muka bumi, jin ni kira okey ke dia teruk? Dia khalifah yang okey ke khalifah yang teruk? Tuan-tuan, jin khalifah yang teruk. Sebab tu malaikat kata, apa? Nak khalifah baru? Perangai sama macam khalifah lama tu. Faham? Tuan-tuan, jin dah duduk atas muka bumi sebelum manusia. Dan jin dah buat kerja-kerja kita ni. Ingat tuan-tuan, dua makhluk mukallaf. Maka Allah nak jadikan pengganti untuk jin tu lah. Jin-jin bangang tersebut. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan. Jin ni of course tuan-tuan tahu ada jin baik kan? Tadi jin bangang pun ada, jin baik pun ada. Soalan, jin baik ramai ke jin jahat ramai? Sebab jin jahat ramai lah Tuhan lantik pengganti. Kalau hak baik ramai, buat apa Tuhan ganti? Orang sekeh hak jahat tu sudahlah. Tapi tuan-tuan, bila hak jahat tu ramai sangat, Allah terajang pun habis. Tinggallah 2-3 ekor hak elok-elok.
Sekarang tuan-tuan beritahu saya, siapa jin yang paling berjenis, paling baik, paling berguna zaman Adam dulu? Tuan-tuan, siapa jin yang paling berguna zaman Adam tu? Paling Ifrit, bukan? Sebut nama. IC dia pun kita boleh tengok dah. Tuan-tuan, jin yang paling berguna sekali nama dia Iblis. Tuan-tuan, ingat saya ulang balik. Iblis adalah jin yang paling comel pun, yang paling berguna, yang paling soleh. Jin, Iblis. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, jin ni mentadbir langit ke bumi? Tuan-tuan, jin dia uruskan langit ke bumi? Bumi. Macam kita lah, kita urus bumi. Tapi tuan-tuan pun tahu, tak baca lagi pun tuan-tuan tahu, ketika Adam diciptakan, Iblis ada kat situ kan? Tuan-tuan, punyalah power solehnya mamat Iblis tersebut. Dia punya makam bukan level bumi lah, boleh naik sampai ke langit. Itulah terang power dia. Tuan-tuan, saya buat hadis berkenaan dengan Iblis. Nabi Muhammad cerita kata, tidak ada luas dua jari dekat bumi dan juga langit-langit, melainkan Iblis pernah sujud kat situ. Tuan-tuan, nak bagi tahu betapa baiknya Iblis ni. Iblis sujud gila-gila kat bumi ni. Langit pertama buka, dia boleh upgrade diri dia, naik lepak-lepak dengan malaikat dekat langit pertama. Dia puji Allah, sujud gila dekat Allah langit pertama, buka langit kedua, dia naik, upgrade. Faham? Tuan-tuan ingat, dulu jin, bukan dulu lah, hari ni pun jin ada sayap, bukan macam tuan-tuan. So dia boleh terbang naik ke langit. Dan punyalah hebat dan powernya seekor jin bernama Iblis ni, solehnya dia naik sampai langit ketujuh. Dekat langit ketujuh, malaikat. Oh, seekor jin. Jin seekor tu nama apa? Iblis. Dialah jin paling power pun, jin paling baik pun. Maka sekarang, tutup cerita Iblis Maka Iblis ni, kawan-kawan dia semua pakat bangang-bangang belaka. Khalifah tak guna. Saya nak tanya balik, Allah nak cipta makhluk baru ataupun Allah nak jadikan khalifah? Tuan-tuan, nak cipta khalifah kan nak jadikan khalifah baru? Nak lantik, nak jadikan khalifah baru. Maka tuan-tuan, Adam pun diciptakan. Kak, nak buat makhluk baru? Oh ya ke? Tak payah kot, bla 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 bla. Okey, kami nak buat juga. Maka Allah pun cipta Adam. Okey, malaikat semua kumpul. Sekarang aku nak cipta Adam. Dengar sini. Surah Sad Allah bagi tahu. Malaikat, inni khaliqun basharan min tin. Malaikat, aku nak cipta bashar. Bashar maksudnya tubuh yang ada daging, yang ada kulit. Tuan-tuan, kita sebut bashar sebab kita ada kulit. Apa-apa tubuh yang dibalut dengan kulit kita panggil bashar. Bashar ni tuan-tuan, lembaga. Saya bahasa ni kita sebut lembaga. Roh tak ada. Ada tubuh je. Maka Allah bagi tahu kata, malaikat, aku nak cipta satu tubuh, satu lembaga. Min tin, daripada tanah. Tanah mana? Tadi dah cerita dah. Malaikat, aku nak cipta satu makhluk tubuh daripada tanah. Fa iza sawaitumu, apabila aku bentuk-bentukkan dia comel-comel. Tuan-tuan plastisin. Bila aku bentuk tanah liat tu comel-comel, sawaitahu wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu bila aku tiup satu roh daripada roh-roh yang aku ada, bila aku tiup satu roh masuk dalam tubuh tu, faqa'u lahu sajidin. Hampa semua malaikat sujud kat dia lah. Faham? Tuan-tuan, tengok sini. Arahan dia, bila Allah tiup roh, malaikat buat apa? Sujud. Waktu Allah cipta malaikat lah. Waktu Allah siapkan tubuh Adam, malaikat sujud tak? Allah siapkan tubuh Adam, roh tak ada? Malaikat sujud tak? Tak. Tubuh ada apa? Kosong. Tanah kosong, tak ada apa. Malaikat sujud? Tak sujud. Tapi Allah kata, bila kita tiup, baru sujud. Kesimpulan, manusia ni tuan-tuan, sujud maksudnya kita hormat. Sujud satu tindakan hormat. Malaikat hormat khalifah bernama manusia ni sebab badan dia ke? Sebab tak. Tapi sebab konten dia, dalaman dia, roh dia.
Maksudnya tuan-tuan, manusia yang penuh dengan tanah tersebut, malaikat terajang lebih kurang ya. Tak ada suci apa pun, malaikat tak hormat pun. Tapi kalau ada konten roh yang perfect, yang baik, baru malaikat hormat. Faham tak? Tuan-tuan, kita muliakan, bukan muliakan batang tubuh, kita muliakan kandungan dalam batang tubuh tersebut. Faham tak? Selesai? Maka tuan-tuan fahamlah kita bahawa komposisi manusia, sewaktu manusia diciptakan ni, ada tubuh daripada tanah, ada roh yang Allah cipta tanpa tubuh, roh kosong kan. Bila campur dua-dua ni baru jadi orang. Maka tuan-tuan, tubuh yang diciptakan dari tanah ni menyebabkan manusia jadi hina. Kita hina sebab tubuh kita. Tubuh kita bukan elok sangat. Adalah celah kat sana dekat sini. Kita hina sebab kita tubuh kita. Kita mulia sebab apa? Bukan sebab tubuh, bukan sebab hang comel, bukan sebab rambut hang elok, bukan sebab hidung hang mancung. Yang menyebabkan kita mulia sebab roh. Perkara yang menyebabkan manusia dapat status lebih tinggi daripada malaikat adalah roh, kandungan badan kita. So tuan-tuan, tuan-tuan nak make up tubuh kan nak make up roh? Kena make up roh lah, jangan make up tubuh saja. Jelas? Jelas? Fine. Malaikat, aku nak cipta, bila masuk roh sujud lah. Faham? Faham? Faham. Maka Allah kata, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. Mana? Agak. Siapa duduk depan mesti saya tanya punya. Agak. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. Agak sebut sikit. Kum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kum. Kalian. So akak, saya tanya akak. Tanya, kum maksudnya apa kak? Kalian. Hampa semua. Kum. Soalan saya akak. Masa Allah cipta Adam, akak dah ada ke belum? Belum kan? Walaqad khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah cipta kalian. Summa sawarnakum. Kemudian kami bentuk bagi comel bentuk kalian. Summa qulna lil malaikah. Lepas tu kami kata kat malaikat, usjudu li Adam. Hampa semua sujud dekat Adam. Saya nak tanya balik. Allah cipta kalian, Allah bentuk kalian. Lepas tu Allah kata dekat malaikat sujud dekat Adam. Soalan saya, waktu Allah cipta Adam, Allah cipta tuan-tuan tak? Laqad khalaqnakum. Kami cipta hampa semua, kami bentuk hampa semua. Lepas tu kami kata, kat sujud kat Adam. Soalan saya, masa Allah cipta Adam, tuan-tuan Allah cipta ke tak? Ada Tuhan cipta kita juga. Ini satu benda lagi tuan-tuan kena faham. Allah cipta batang tubuh Adam. Batang tubuh Adam telah Allah cipta. Batang tubuh akak tak keluar lagi. Allah tiup roh dalam roh Adam. Allah tiup roh dalam badan Adam. Waktu Allah tiup roh dalam badan Adam, akak dah ada belum? Dah ada dah. Ni nak habaq tulis terang ni. Tuan-tuan, badan belum, roh dah ada. Ketika Allah cipta Adam, tuan-tuan pun ada dah. Allah telah menciptakan Adam bersama keturunan dia semua. Cuma batang tubuh, cuma ada batang tubuh Adam. Sebab tu Allah kata, Allah cipta kalian. Allah bentuk kalian. Tapi masa sujud, Allah suruh sujud dekat Adam. Tuan-tuan tak ada Allah nak sujud macam mana? Faham? Akan tuan-tuan kena faham satu lagi. Ketika Allah cipta Adam, tuan-tuan juga turut diciptakan bersama. Okey, semua sujud dekat Adam ya. Tiuplah roh tersebut masuk Adam. Bila tiup roh masuk Adam, fasajadul malaikatu kulluhum ajma'un. Bersujudlah kulluhum, semua sekali, ajma'un, semua sekali. Tuan-tuan, Allah sebut semua tu 2 kali. Kul, semua, ajma'un, pun semua. Semuanya. Maka Allah kata sujudlah semua malaikat sesemua-semuanya kepada siapa? Kepada Adam. Dan ingat, Adam represent kita. Sebab kita pun dah ada. Saya nak tanya akak dah ada duduk mana masa tu kan?
Ha? Oh, alam sebelum. Tuan-tuan jawab Ustaz. Ketika malaikat sujud dekat Adam, tuan-tuan ada kat mana? Lauh Mahfuz. Okey. Jawapan lain? Tuan-tuan, ketika malaikat sujud kat Adam, tuan-tuan ada kat mana? Ingat, kita dah bincang, Allah dah cipta. Tuan-tuan ada kat mana? Jawapannya tuan-tuan, kita semua manusia ada dalam tulang sulbi ayah kita. So ayah kita hak nombor satu Adam. Tuan-tuan semua roh ada dalam tulang sulbi Adam. Tulang sulbi maksudnya tulang belakang yang paling bawah. Tulang belakang yang paling bawah. Sekejap kita bincang, sekejap kita jumpa ayat pasal kita. Poin dia kat sini adalah masa Allah sujud, para malaikat sujud kat Adam, meaning to say malaikat sujud dekat kita juga, sebab kita ada dalam tulang sulbi Adam. Maka semua para malaikat sujud. Surah Al-A'raf Allah kata, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Ketika Tuhan kamu keluarkan roh keturunan Adam daripada tulang-tulang sulbi mereka. Maka sekarang tuan-tuan, malaikat sujud dekat Adam sebagai, maka malaikat pun bangun balik apa semua. Maka Allah pun lap. Ni lap. Allah sapu, lap. Allah lap belakang Adam, keluar perhabis semua orang. Daripada awal sampai habis. Maka Allah kumpulkan semua roh depan mata Adam. Dalam hadis diceritakan, tapi saya tak mau cerita panjang versi hadis. Saya nak terus fokus versi yang Quran. Ketika semua anak-anak Adam dikeluarkan, dihimpun depan mata Adam, Allah memberitahu, Adam, tu semua keturunan-keturunan hang. Adam, ni semua khalifah yang akan ganti kau lepas kau mati esok. Ni semua muka-muka khalifah yang akan ganti kau esok. Adam, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyyatahum. Ketika Tuhanmu keluarkan keturunan Adam daripada tulang-tulang sulbi mereka, wa ashhadahum ala anfusihim. Allah menjadikan mereka, anak-anak Adam, saksi terhadap diri mereka sendiri. Allah telah buat kita beri kesaksian tentang diri kita sendiri. Apa kesaksian kita bagi? Allah tanya, alastu birabbikum? Akak nama apa kak? Zuriani. Allah tanya, Zuriani, aku ni Tuhan kau kan? Sebelum kau Zuriani lahir atas muka bumi, di alam roh dulu Allah tanya, Zuriani, ni aku ni Tuhan kau kan? Jawab. Maka qalu, anak Adam tu kata, bala syahidina, betul ya Allah, kami hamba engkau, kau Tuhan kami, betul. Ni and Gopala Krishnan kat luar tu, yang pikuin, sebelum dia lahir dulu, dia pernah tak jumpa Allah? Pernah. Tuhan pernah tanya tak soalan ni? Pernah. Dia jawab apa? Betul kau Tuhan aku. Dia tak jawab Siva. Waktu tu dia sebut Allah. Hari ni dia sembah Siva. Sebab tu ke akhirat esok Allah tanya, apa cer? Hang kata hang sembah aku buat masa hidup hang banyak hari. Faham kan? Maka sekarang Allah keluarkan kita daripada belakang Adam dan Allah tanya, ni siapa dia ni? Oh Tuhan. Alright, bagi kenal pun. Kalau kenal masuk balik belakang Adam. Nanti hampa ternampak keluar, kita tengok balik. Hampa ingat tak? Yang tulang-tulang sulbi mereka tu ikut kepada siapa? Okey, akak ni dia particular sikit. Saya harap tak ada orang tanya, tapi akak ni tanya. Cikgu kah? Oh betul. Sekarang tuan-tuan, akak ni tanya. Dia kata, Ustaz, ayat ni kata, Tuhan kamu min bani Adam, keluarkan daripada anak Adam, dari belakang mereka, zuriat keturunan mereka. Dia tak sebut dari belakang Adam. Dia sebut daripada belakang keturunan Adam. Okey, macam ni lah tuan-tuan, mudah cakap macam ni. Saya sebelum lahir, saya ada dalam tulang sulbi ayah saya. Ayah saya sebelum lahir, dengan adik-beradik ayah saya, ada dalam tulang sulbi Tok Wan saya. Dan berikutnya sampai ke Adam. So ketika Allah keluarkan, masa tu Adam dia ada, Allah keluarkan Adam. Maksudnya keluarkan Adam, anak-anak Adam semua keluar. Lepas tu keluarkan pula semua anak-anak kepada anak-anak Adam. Keluar berhabis sampai akhir zaman. Sudah faham poinnya? Sebab tu ayat tu kata ketika Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi anak-anak Adam yang ramai tu. Dia ikut stage lah. Alright? Okey tak? Nasib baik tanya apa-apa. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Lalu Allah pun ajar kepada Adam asma, nama-nama kullaha, semua sekali. Baik. Asma, nama-nama. Tentang bahasa Arab ni, dia ada bahagian bahasa Arab ni ringkas. Ada bahagian bahasa Arab ni dia kompleks. Maka antara perkataan yang Allah guna asma, nama. Maka ada banyak teori lah nama siapa yang Allah ajar dekat Adam ni. Banyak teori sangat. Saya bagi kat tuan-tuan satu yang paling saya puas hati lah. Dalam bahasa Arab, perkataan istilah pun asma. Allah guna perkataan nama juga. Okey tuan-tuan, ni cikgu kan. Cikgu ajar apa dulu? Account. Baik. Siapa-siapa yang cikgu ni, dia akan tahu anak murid dia faham ke tak faham topik tu apabila kita tanya soalan yang satu perkataan dia. Contoh kalau prinsip account, okey, kita sebut imbangan. Faham? Anak murid boleh faham tak? Okey Siti, imbangan account tu apa dia? Dia pun boleh hurai imbangan tu apa. Bila dia boleh hurai, kita kata dia faham. Dia faham. Faham kan? Saya dulu tuan-tuan masa sekolah, kalau esok nak exam, saya tak baca buku hari ni. Esok nak exam, saya akan buka belakang buku, saya akan pergi dekat glosari. Glosari itu adalah satu perkataan je. Hang baca perkataan tu, hang faham tak? Maksudnya tuan-tuan, ni tips lah. Kalau tuan-tuan, contohlah, geografi, sejarah. Tuan-tuan nak study sejarah, buka glosari, dia tulis tahun British Melaka. Tuan-tuan boleh hurai tak British dengan Melaka? Kalau boleh hurai, tuan-tuan settle topik tersebut. Perjanjian Bangkok 1903. 1903. Perjanjian Bangkok. Kalau kita, Perjanjian Bangkok? Apa tu? Kalau apa tu, esok tak boleh jawab. Poin dia kat sini, Allah hanya ajar asma, nama. Allah ajar Adam semua maklumat yang patut dia tahu. Pendek kata, Allah cakap macam ni, Adam, Perjanjian Bangkok, Adam boleh explain. Adam, pembunuhan, Adam boleh explain. Adam, hukum taklifi, Adam boleh explain. Adam, hak-hak jalan, Adam boleh explain. Adam, tanggungjawab seorang suami, Adam boleh explain. Tuan-tuan nampak tak satu perkataan ya? Tuan-tuan, Allah ajar Adam semua perkataan-perkataan tersebut. Allah ajar Adam ilmu-ilmu yang patut Adam tahu. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Allah ajar Adam semua nama-nama tersebut, pelbagai-pelbagai nama tersebut. Summa aradahum 'ala al-malaikah. Kemudian Allah tunjuk perkataan-perkataan tu dekat para malaikat. Faqala, Allah kata kat malaikat, Kat, dulu hampa bagi tahu kata khalifah baru ni buat rosak, betul tak? Dulu hampa duk risau macam tu kan? Sekarang malaikat, anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Malaikat, hampa bagi tahu kata hampa suka sucikan Allah, muliakan Allah, hampa tak tumpah darah. Sekarang Allah nak tanya kat malaikat-malaikat ni. Malaikat, ni benda apa? Perjanjian Bangkok, benda apa malaikat? Malaikat apa kata? Perjanjian Bangkok. Tuan-tuan, malaikat kata, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak tahu ya Allah melainkan yang engkau ajar sahaja. Topik-topik yang kau ajar Adam ni, kau tak ajar kami. Sekarang tuan-tuan tengok sini. Malaikat bagi tahu kata, malaikat tak tahu benda yang Allah ajar kepada Adam. Kesimpulan, ada bahagian Adam lebih daripada malaikat. Saya tanya akak balik. Haryati ya? Zuriani. Akak Zu. Adam diciptakan untuk langit atau untuk bumi? Untuk bumi. Jadi Adam diajar cara-cara nak hidup atas muka bumi. Malaikat diciptakan untuk bumi ke? Tak. Justru itu malaikat tu tak diajarlah benda-benda bumi. Tuan-tuan kenal malaikat Zabaniyah, malaikat yang duk terajang orang dalam neraka tu. Kalau tak kenal saya faham, malaikat yang duk terajang orang dalam neraka tu nama dia Zabaniyah. Tuan-tuan dalam neraka yang masuk neraka terajang dia tu malaikat. Tapi malaikat tu tak sakit lah sebab kerja dia terajang orang dalam neraka. Soalan, malaikat yang jaga neraka duk terajang orang dalam neraka tu, Zabaniyah, kalau kita tukar department masuk syurga, dia reti buat kerja tak? Dia tak reti. Poin dia kat sini, Allah cipta manusia, Adam untuk bumi, Allah ajarlah benda-benda bumi.
So yang malaikat duk kata, alah kami kan nak sucikan kau. Dia kata, iyalah kerja kau kerja lain, kerja mereka kerja lain. Maka Allah ajar Adam banyak benda. Allah tanya kat malaikat, kalau hampa rasa hampa boleh jadi khalifah atas muka bumi, cuba jawab soalan-soalan ni. Malaikat kata, oh yang tu kami tak tahulah. Kami tak tahulah. Cara-cara sembelihan yang betul, kami tak payah sembelih. Apa dia makanan halal haram, kami tak makan. Apa benda tu tak payah malaikat tahu. Adam tahu, Adam ajar, Adam diajar. Innaka antal alim hakim. Ya Allah, yang mahir tu engkau, yang tahu tu engkau, yang bijaksana tu engkau, kami tak tahu. Oh, hang tak tahu. Qala, Allah kata, ya Adam Maisat. Jibril tak tahu. Adam Maisat. Adam, anbi'uhum bi asma'ihim. Terang hang lecture sat malaikat-malaikat ni benda apa semua benda ni. Maka Adam pun tunjuklah kelebihan dia, ilmu hak dia tahu pasal pentadbiran atas muka bumi. Maka Adam ditunjukkan kepada para malaikat, ni khalifah nak jaga bumi. Hampa malaikat tak layak. Ikhlas hati cakap, malaikat tak layak nak jaga bumi. Ni yang layak jaga bumi. Maka tuan-tuan, tengok punca mulia. Ingat tadi kita bincang tubuh tak mulia, konten yang mulia dalam tubuh tersebut. Maka tuan-tuan, punca mulianya status manusia lebih tinggi pada malaikat ni apa? Satu, roh. Roh kita tadi, punca kita mulia. Benda kedua yang menyebabkan kita mulia daripada malaikat adalah ilmu yang Allah ajar dekat kita. Adam, malaikat hormat dia. Tu tadi malaikat sujud kan? Tadi malaikat sujud. Masa tadi malaikat sujud, malaikat tahu tak kata makhluk ni bijak, cemerlang ni? Malaikat tak tahu. Tadi Allah kata bila masuk roh saja hang sujud terus. Maka tadi sujud terus. Tak tanya banyak. Sekarang tuan-tuan, Allah tunjuk satu lagi sisi Adam yang power, iaitu dia apa? Dia mahir, dia bijak. Maka fahamlah kita tuan-tuan, orang yang ada ilmu lebih mulia daripada orang yang tak ada ilmu. Lebih mulia. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Saya tak kerti repair kereta. Karburator. Datang apa? Karburator. Ustaz, karburator dia tukar ni. Saya kata apa? Saya kata, iyalah kot. Tukar lah. Saya bukan tahu sangat karburator datang apa. Maksudnya tuan-tuan, dalam kes tersebut, kalau dia tipu lah. Maksudnya tuan-tuan, dia lebih mulia dalam bab repair kereta daripada saya. Setiap orang, ilmu antara penyebab dia mulia. Dia orang hebat. Maka tuan-tuan, falamma anba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam pergi cerita kat malaikat, sekian, semua nama-nama tadi. Allah jawab, alam aqul lakum, malaikat, kan aku dah cakap dah, aku Allah. Allah bagi tahu kat malaikat, alam aqul lakum, kan aku dah bagi tahu tadi, ini a'lam, aku lebih tahu. Aku Allah lebih tahu daripada hamba. Ini a'lam ghaibas samawati wal ard. Aku tahulah benda ghaib, benda tak nampak, langit bumi. Wa a'lam ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku tahulah benda yang kalian buat terang-terang, dan aku tahu benda yang kalian buat sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan dengar ayat ni tak? Allah kata dekat malaikat, Kat, kan aku dah cakap kat hampa, aku tahulah benda tersembunyi langit bumi. Aku tahu benda yang hampa buat terang-terang, aku tahu benda yang hampa buat senyap-senyap. Tuan-tuan, ini 3 benda yang Allah sebut. Allah tahu benda ghaib, Allah tahu benda yang kalian buat terang-terang, nyata kan? Allah tahu benda yang kalian buat secara sembunyi. Tuan-tuan, benda ni pelik sikit. Cara Allah cakap ni pelik. Apa yang pelik? Beritahu saya. Kalau tuan-tuan tak nampak pelik dia, saya tanya, apa yang Allah tekankan dalam ayat ni? Allah tahu apa? Allah tahu benda yang kita buat. Okey. Tuan-tuan, tengok nombor 1. Nampak tak Allah ulang? Allah tahu benda ghaib. Benda ghaib dengan benda sembunyi sama lah kan? Benda ghaib dengan benda sembunyi sama. Maksudnya tuan-tuan, kalau Allah cakap, Allah tahulah benda ghaib langit bumi, Allah tahulah benda yang hampa buat terang-terang tu, titik. Cukup dah.
Tapi Allah sengaja tekankan, oh by the way, aku tahu lah benda yang hampa buat sedap-sedap tu, aku tahu lah. Soalan saya nak tanya tuan-tuan. Siapa dia yang sembunyikan sesuatu daripada Allah ni? Malaikat ada sembunyikan something daripada Allah ke? Tak ada. So tuan-tuan, dalam event cerita yang kita tengah sembang ni, ada siapa yang sembunyikan something daripada Allah? Siapa? Tuan-tuan, saya dengar tadi. Tuan-tuan, siapa sembunyikan something daripada Allah? Maksudnya manusia dengan jin. Dalam kes ni, siapa dia ada sembunyikan something daripada Allah? Kati langit bumi konon. Ala nak sujud konon. Tuan, siapa dia? Iblis. Tuan-tuan, masa semua benda ni berlaku, Iblis ada mana? Iblis ada kat situ. Ketika Adam duk lecture malaikat tu, Iblis kata, lecture malaikat konon. Ni khalifah. Tuan-tuan, dia sebutkan pula tak? Dia sebutkan mana? Ni dalam hati. Tuan-tuan, dalam hadis dia ceritakan panjang. Tapi yang pentingnya dia sebut dalam hati. Dia sembunyi something daripada Allah. Tuan-tuan, ni saya nak abang bagi terang. Kenapa Iblis tak puas hati sangat? Kita bagi intro sikit kenapa Iblis tak puas hati sangat. Tuan-tuan, ingat tadi soalan saya tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan jawab balik. Allah nak cipta khalifah baru ataupun Allah nak mengadakan khalifah baru? Beritahu saya. Mengadakan. Ja'ala. Bila sebut ja'ala, mengadakan, sama ada Allah cipta baru atau Allah lantik naik pangkat. Maka sekarang bila malaikat kata, bila Allah kata, kat nak cipta, nak apa? Nak mengadakan khalifah baru lah. Iblis dengar kat belakang, nak buat khalifah baru lah. Dia terasa. Sebab dia duk bayang, kata muka dia lah yang paling layak jadi khalifah baru. Dialah orang yang patut in charge bumi ni. Dia kan jin paling baik. Tuhan tak habaq awal-awal nak cipta baru. Tuhan kata nak ja'ala. Nak mengadakan khalifah baru atas muka bumi. Dia duk bayang kata, akulah person in charge lepas ni. Aku dah naik sampai langit 7 dah kan, mantap sangat ni. Inilah jin yang paling berguna atas muka bumi. Rasa dapat kat aku lah. Tengok Tuhan cipta baru. Bila Tuhan cipta baru, sujud. Apa sujud? Tak sebut dalam hati. Tentu Allah cakap dekat malaikat kan. Allah cakap kat malaikat. Tuan, ni istilah kita orang Melayu, marah anak sindir menantu. Man, pagi dah ni, bila nak masuk dapur? Kita nak habaq kat menantu perempuan tu, tapi kita marah anak. Malaikat, aku tahulah benda hampa sembunyi tu. Ayat tu untuk siapa? Untuk Iblis. Tapi cakap kat malaikat sebab Iblis ada somewhere around there kan. Dia seko-seko ya. Maka tuan-tuan, masuklah kita dalam bab keingkaran Iblis. Jam ni betul ke tuan-tuan? Betul ya? Kita mula tadi 9.30. Fine. Keingkaran Iblis. Maka baru budak ni interpret Iblis. Tuan-tuan, tadi malaikat sujud kat kita sebab apa? First round. Sujud sebab apa? Roh. Tiup je roh, sujud. Malaikat pun sujud. Kali kedua, saya ulang balik, kali kedua, malaikat cerita tentang apa ni? Oh, kami tak tahu. Adam cerita, Adam tahu, hampa tak tahu. Wa iz qulna lil malaikah. Maka Allah bagi tahu kat para malaikat, usjudu li Adam. Sujud serang sekali lagi sujud. Maka tuan-tuan, Adam ni malaikat sujud kat dia 2 kali. Satu sewaktu roh masuk, kali kedua setelah dia explain, dia pamerkan betapa mahirnya dia untuk takbir bumi. Maka Allah kata, lil malaikah usjudu li Adam. Sujud sekali lagi dekat Adam. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah mereka, tapi mamat iblis sekok tu tak sujud. Sujudlah mereka semua, tapi iblis sekok tu tak sujud. Kana minal jin. Iblis tak sujud tu, dia ni jin. Fafasaqa an amri rabbihi. Maka dia telah buat rosak terhadap perintah Tuhan dia. Tengok perkataan dia. Fafasaqa. Ingat tadi yufsidu fil ard, buat rosak atas muka bumi. Sekarang khalifah lama ni. Khalifah lama ni ketika Allah kata sujud dekat Adam, semua malaikat sujud. Iblis yang jin ni tak mau sujud.
fafasaqa an amri rabbih, dia buat rosak terhadap perintah Tuhan dia. Tuan-tuan, dia tak buat benda yang nampak rosak tau. Dia cuma sedikit ingkar. Allah panggil sedikit ingkar tersebut buat rosak. Dia telah buat rosak terhadap perintah Tuhan dia. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Allah suruh malaikat yang sujud. Iblis dia jin. So dia bukan malaikat. Tapi pasal apa Allah marah dia tak sujud? Why? Tuhan suruh malaikat sujud, bukan aku. Ha? Dia lebih kurang macam ni tuan-tuan. Lebih kurang macam ni. Ada polis kat luar sana ke, siapa-siapa AJK masjid ke, dia pun kata, baik muslimat-muslimat sekalian yang tengah ada kelas tu, diminta untuk tinggalkan masjid sekarang sebab kita ada problem sikit Tuan-tuan, ketika AJK masjid kata muslimat-muslimat yang tengah kelas tu sila keluar, saya terlibat tak? Saya laki. Saya cakap macam tu ke? Tak terlibat lah, hang part off lah sebab hang ada sekali. Dekat lagi Allah kata malaikat semua sujud. Allah tak payahlah kata dan hang sekali iblis lah. Tak payah cakap lah, hang part off lah, hang ada sekali. Faham? Selain tu tuan-tuan, lebih kurang macam ni. Kalaulah Muhyiddin habaq dekat menteri kabinet, dekat pegawai kerajaan semua. Kalau tuan-tuan nampak Ustaz Nazal lalu, tabik. Muhyiddin bagi tahu kat menteri kabinet dengan pegawai kerajaan, jumpa Ustaz Nazal, tabik. Tuan-tuan, kalau Muhyiddin pun suruh tabik, pegawai kerajaan pun tabik, tak kalah Pak Guide hak jaga pintu tak tabik. Faham? Tak, aku kerja swasta, aku tak terlibat, aku Pak Guide kontrak. Boleh main cakap macam tu? Tak boleh lah, hang part off lah. Kalau yang lebih hebat tabik, malaikat pun sujud, setakat hang takkan tak sujud. Faham? Maka sekarang Allah kata, malaikat semua sujud, semua sujud. Mamat jin sekok tu tak mau sujud. Dia merosakkan perintah Tuhan dia. Sekarang saya nak tanya, dia tak mau sujud tu Allah terajang turun ke bumi ke? Tak. Dengar elok. Dia tak sujud, sekali dia tak sujud, Tuhan tak terajang turun ke bumi terus. Saya tukar soalan. Tak sujud, jenayah besar ke kecil? Saya tukar soalan. Sekali tak sujud, besar sangat ke kecil? Dan kecil Tuan-tuan, tengok sini. Dengar, Allah ni tak diktator. Allah bukan diktator. Allah berhak untuk bersifat diktator. Tapi bila kita dimukallaf, bila kita diberati dengan tindakan kita, okey, semua sujud. Ada seekor tak sujud. Apa Allah buat? Allah kata, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Iblis, apa yang mana'aka, yang halang engkau? Iblis, pasal apa tak sujud ni? Ada something wrong somewhere ke? Kenapa engkau tak sujud terhadap yang aku cipta biyadai, guna dua tangan aku sendiri? Kita tengok macam mana Allah sifatkan penciptaan Adam. Allah kata Adam ni Allah cipta dengan dua tangan Allah Ta'ala. Istilah kita handmade, buatan tangan. Sekadar tuan-tuan tahu, Allah bila nak sesuatu terjadi, sesuatu tercipta, apa Allah perlu buat? Setakat ni tuan-tuan tahu? Allah hanya perlu kun. Betul tak? Hujan, turun dah. Turun. Siti, mati dah. Mati. Allah hanya perlu keluarkan arahan. Jadi Allah boleh kata, nak buat khalifah lah. Adam, cipta, ting. Boleh tak? Boleh. Tapi Allah tak buat macam tu. Allah kata, Adam ni handmade. Maka Allah kata, Iblis, apa yang halang engkau daripada sujud dekat sesuatu yang aku cipta handmade ni? Awak Iblis, pasal apa tak mau sujud kat dia? Astakbarta? Adakah kau tak mau sujud sebab engkau sombong? Kunta minal alin. Ke engkau rasa macam kau ni one of the orang-orang kayangan, orang-orang atas-atas ni? Kau rasa kau ni level tinggi-tinggi sangat ke? Tak boleh sujud dekat yang aku cipta dengan tangan aku sendiri ni? Soalan, Allah marah ke? Allah marah ke? Tak, Allah tak marah. Allah tanya, elok. Allah tanya, Allah bagi peluang, clarify yourself.
Explain kat aku. Pasal apa hang tak sujud? Lutut sakit ke? Tak dengar ke? Terlajak tidur ke? Sebab apa tak sujud ni Adam? Iblis. Dia ni aku cipta dengan tangan aku. Tangan aku. Kau sombong ke? Kau sombong Sombong. Ke kau rasa kau level tinggi sangat tak boleh sujud kat dia? Mana'aka, apa yang halang kau ni? Ala tasjuda iz amartuk. Apa yang halang kau sujud ni? Sedangkan yang suruh tu aku. Yang perintahkan kau sujud tu aku, Tuhan suruh. So Iblis, pasal apa ni habaq Tuan-tuan, Tuhan marah ke? Tuhan tak marah. Bukan setakat Tuhan tak marah, Tuhan bagi tahu kenapa kau kena sujud. Tuhan bagi tahu. Tuhan ingatkan kenapa Iblis kena sujud. Sekarang dengar sini lelah. Iblis tak sujud kepada Adam tu bukan benda besar sangat. Itu cuma tergelincir. Kecil-kecil. Akak tak sembahyang subuh sebab tertidur. Besar sangat ke? Allah, tidur. Kecil-kecil. Saya ulang balik. Kecil. Maka sekarang Allah ingatkan Adam, Allah ingatkan Iblis. Bila Iblis tergelincir. Apa tergelincirnya Iblis? Tak mau sujud. Bukan kepada Allah. Kepada Adam. Allah ingatkan. Diingatkan bahawa Adam tu Tuhan cipta dengan tangan Allah sendiri. Allah ingatkan bahawa sombong. No. Tak mau sombong. Allah ingatkan. Agar dia tak anggap diri dia high sangat. Kayangan sangat. Hang tu api je pun. Bukan level tinggi-tinggi sangat. Jangan anggap lebih mulia. Dan Allah ingatkan bahawa kalaulah whatsoever pun aku suruh kan. Bila Tuhan suruh, suka tak suka, sami'na wa ata'na. Yang suruh sujud ni bukan orang lain, aku suruh. Sujud je lah. Maka tuan-tuan, Allah ingatkan Iblis bila dia tergelincir. Tuan-tuan pun pernah juga terbuat silap ni. Tuan-tuan pun pernah buat silap. Sekarang tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan dengan anak tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan dengan mak ayah tuan-tuan. Tuan-tuan buat silap, mak main beletiak Ustaz. Lepas mak beletiak tu, patut tuan-tuan buat apa? Sorry mak, lain kali tak buat dah. Betul tak? Sepatutnya macam tu lah. Patutnya, oh sorry tak sedar. Kalau lupa pula kata Tuhan suruh. Okey, sekarang saya sujud. Boleh tak buat itu? Patut macam tu lah manusia. Macam tu lah. Manusia bila tersilap, manusia bila tergelincir, lepas ditegur, diingatkan, sorry lah, minta maaf lah, saya tak buat dah lain kali. Ikutlah, lain kali macam tu. Soalan dia, Iblis buat macam tu lah. Tuan, saya nak ingatkan balik, Iblis ni jin nombor 1 lah. Jin soleh. Boleh buat menantu ni. Qala. Bila Tuhan tanya, dia menjawab. Apa dia jawab? Ana khairu minhu. Apa? Hang tanya apa sebab aku tak mau sujud kat dia? Ana khairu minhu. Aku lebih baik pada dia. Tuhan kata apa? Jangan anggap aku level tinggi-tinggi sangat. Excuse me, aku memang tinggi pun. Ana khairu minhu. Aku lebih hebat pada mamat ni. Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Engkau cipta daripada api, dia tanah lekeh dia pun. Dia tu nak bagi kering tanah tu pun guna api. Aku yang buat. Aku lagi hebat pada dia. Apa sangat tanah ni api kot. Tuan-tuan, apa dia setengah buat? Dia jawab Allah Ta'ala. Orang Melayu bila sebut, menjawab lah. Dia lah. Iblis menjawab Allah Ta'ala. Memang aku hebat pun. Dia siapa dia sangat? Dia tanah lekeh je, aku api. Lam akun li asjudu li bashar khalaqtuhu min salsalin min hama'in masnun. Oh, never. Sama sekali aku haramkan diri aku. Tak akan aku buat nak sujud kepada mamat tanah liat kering. Tak mau. Dia pergi ungkit berhabis. Tanah liat kering, hitam, lumpur semua dia ungkit. Ni lam. Tuan-tuan tengok perkataan. Lam. Never. Sama sekali aku tak akan sujud. Lam. Pasal apa? Sebab ni tanah liat kering, lumpur. Tak mau. Belemuh. Tak mau. Tak ada pasal aku nak sujud kat dia. Ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya? Apakah ini pada hematkan kau nak muliakan lebih daripada aku? Yang ni nak jadi khalifah, ganti aku.
Yang ni nak jadi khalifah, nak take over. Aku akan duduk bawah dia pula atas muka bumi. Ni, kau nak bagi. Tuan-tuan, tengok bahasa Arab dia. Hadha, yang ni. Ni. Tuan-tuan, hadha. Tuan-tuan, bahasa Melayu, bahasa Arab pun sama juga. Bila sebut hadha, ini maksudnya ini ke? Ini. Ni. Ini dia dekat. Maksudnya dia tunjai kepada Adam. Ni. Tunjuk depan mata. Ini yang kau nak lebih daripada aku. Dan tuan-tuan, dia sebut ini haza. Tuan-tuan sebut macam tu ke kat orang? Tuan-tuan cakap macam tu ke kat orang? Tuan-tuan kata, adakah dia ini? Betul ya? Kita sebut dia ini, kita tak sebut ini. Bahasa Arab pun sama. Haza tak guna untuk orang. Haza guna untuk barang, benda. Ini orang. Kita tak sebut, ini orang pula. Kita tak sebut, kita ada kata ganti nama, dia. Dia tak guna dia guna ia untuk Adam. Dia guna haza je, ini je. Maksudnya lebih kurang macam ni tuan-tuan. Punyalah dia benci, dia rasa geli dengan Adam ni. Dia tak iktiraf Adam sebagai something yang bernyawa pun. Dia hanya jadikan dia macam barang, macam benda, macam perkakas. Macam tu kan. Dia guna perkataan haza. Saya nak bagi tuan-tuan contoh tuan-tuan. Saya pernah tengok sewaktu Barack Obama bertanding Presiden Amerika dulu. Mereka ada debat Presiden. Bila debat calon Presiden, Barack Obama dengan John McCain. John McCain parti belah sana, Barack Obama belah sini. John McCain cakap bla 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 bla. Lepas tu dia sebut macam ni. Tuan-tuan tengok saya. Obama duduk sebelah, dia duduk sini, dia kata, "Do you really want that to become our president? Do you really want that to become our president?" Betul kan rakyat Amerika nak ni jadi presiden kita? Dia tak sebut dia pun. Punya nampak lekeh. Adam di mata Iblis, ni. Mamat pun tak sebut. Ni. Kau nak jadikan dia khalifah? Ni. Oh, no. Yang ni kau nak muliakan lebih daripada aku. Tuan-tuan, apa yang Iblis tengah buat? Satu. Apa Iblis tengah buat? Satu, dia menjawab Allah Ta'ala. Betul? Dia menjawab. Apa lagi dia buat? Dia sombong. Apa itu sombong? Sombong tolak kebenaran setelah dibuktikan. Allah pesan kan, yang ni aku cipta. Aku yang suruh. Kau jangan sombong. Engkau jangan anggap kau tinggi sangat. Allah pesan. Bila Allah pesan, dia kata, mampu pilah hang cakap apa, aku tak mau sujud kat dia. Itu nama dia sombong. Iblis sombong. Apa lagi Iblis buat? Iblis anggap dia mulia daripada Adam. Dia mengwajarkan tindakan dia. Dia justify tindakan dia. Tuan-tuan tengok sini. Antara benda paling Tuhan benci adalah orang buat salah, lepas tu dia justify kesalahan dia. Ada Iblis sujud, tak ada pasal nak sujud. Aku api kot. Takkan api nak sujud dekat tanah. Tuan-tuan, itu nama dia mengwajarkan. Dia justify kesalahan dia. Iblis buat perangai tu. Maksudnya tuan-tuan, Tuhan tak suka orang bila buat salah, dia mewajarkan tindakan. Ya, saya tak ikut SOP, tapi saya kan burung hut-hut. Salah cakap salah lah, tak payah justify. Bila hang justify, Tuhan benci. Ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya? Ini pada hemat kau nak muliakan lebih pada aku? Qala. Allah firman. Allah jawab. Wow, menjawab. Fahbit minha. Kalau kau dah jawab macam tu, fahbit. Jatuh dan turunlah engkau di bumi. Tuan-tuan, perkataan dia fahbit, jatuh. Tuan-tuan, bila sebut turun, ini turun. Daripada atas, turun. Turun. Tuan-tuan, tahu lift? Orang tak guna perkataan fahbit kepada lift. Orang tak guna perkataan fahbit, orang kata nazala. Turun. Bila turun, dia boleh naik. Lift tu, orang guna nazala sebab dia turun dan dia boleh naik. Tapi Allah tak guna nazala, Allah guna fahbit. Fahbit tu apa dia? Jatuh, turun. Betul tak jatuh? Betul, ni turun, ni nazala. Tu nazala. Kalau jatuh turun macam mana? Tu fahbit. Tu jatuh turun. Maka Allah kata, what? Kau menjawab aku? Turun.
Turun tu kena terajang turun macam tu kan. Tu fahbit. Dan tuan-tuan, lift ni dia turun, kita keluar boleh naik balik. Tapi bila fahbit turun macam tu, boleh naik balik tak? Tak boleh. Maksudnya bagi hang turun dengan terajang tu, tarik tali tu naik atas. Tak boleh naik lah. Tu iblis kena. Fahbit minha. Maka Allah kata, orang live tak tahu saya buat apa tadi. Fahbit minha. Allah kata, turun kau daripada syurga ni. Turun, tak boleh naik balik dah. Fama yakuna laka an tatakabbara fiha. Tak wajar, tak layak, tak patut engkau untuk sombong dalam syurga ni. Tuan-tuan, yang menyebabkan iblis kena keluar dari syurga bukan tak sujud. Yang menyebabkan dia keluar dari syurga sebab sombong. Kalau kau tak sujud, aku tegur kau, minta maaf dan kau sujud, okey, kau boleh stay dalam syurga. Tapi kalau kau, oh no way, bila kau sombong, mengwajarkan keingkaran dan berbagai, turun. Tak wajar kau duduk sini. Iblis, dulu kau makhluk bumi. Engkau boleh naik sampai langit ketujuh sebab apa? Sebab engkau tak sombong. Sekarang baru kau sombong. Fakhruj, sekarang keluar. Keluar sekarang. Innaka minas sagirin. Engkau orang hina. Engkau antara orang yang lekeh-lekeh. Kau turun. Tuan-tuan tahu besar? Besar bahasa Arab sebut? Besar sebut apa? Kabir. Besar. Kecil? Sorry. Sorry. Engkau ni antara orang kecil-kecil. Kau ni antara orang yang lekeh-lekeh. Engkau ni orang yang kecil-kecil, orang lekeh. Turun sekarang. Kesimpulan setakat kita faham sekarang. Apa kesilapan besar iblis yang menyebabkan dia jadi orang kecil, menyebabkan dia jadi hina? Tuan-tuan baca. 1, 2, 3. Dua. 3. Saya nak balik sikit nombor 3 ni. Membanding ciri-ciri fizikal sebagai ukuran mulia. Dia ada ukur mulia, dia api sana tanah. Dia ukur mulia macam tu. Dia ukur mulia, aku ada PhD, hang tak ada. Dia ukur mulia apa dia? Aku pakai serban, hang tak pakai. Dia ukur mulia macam mana? Aku janggut lebat, hang ciput lah. Faham? Tuan-tuan, semua benda tu tubuh. Semua benda tu adalah tubuh yang menyebabkan kita hina. Yang mulia konten. Faham? Bila compare ciri-ciri fizikal, tuan-tuan, tu perangai iblis. Tu perangai iblis. Ni menjustifikasi keingkaran, mengwajarkan keingkaran. Tu perangai iblis. Adam tak buat. Adam kelas nombor 2 baru kita tahu. Adam tak buat. Dan dia terus sombong daripada terima kebenaran. Bila orang tegur, terima. Boleh buat, tak boleh buat, terima. Faham? Tengok sini. Saya nak bagi contoh tuan-tuan, isu 1, 2, 3 ni. Lebih kurang macam ni ya. Kita pun kata, Siti, kita kan orang Islam, pasti tak pakai tudung lagi. Aku kerja pramugari, macam mana kenalah tak pakai tudung, hang tak apalah boleh kerja ni. Tuan-tuan, jangan cakap macam tu. Sebut kata, itulah aku kerja pramugari, tak boleh pakai tudung. Aku harap satu hari aku boleh pakai. Cakap macam tu. Jangan duk kata, rambut kot. Jangan duk main macam tu. Cakap salah. Jangan duduk buat alasan macam-macam. Tu sombong, Tuhan benci. Ni nak habaq ni. Iblis dah masuk syurga ke belum? Iblis dah masuk syurga ke belum? Dah masuk, sombong keluar. Kalau tu sombong dulu, jangan pasang niat nak masuk. Bila saya sebut sombong bukan tu Bukan. Sombong maksudnya tolak kebenaran. Tolak kebenaran setelah dijelaskan kebenaran. Itu sajakah kesilapan iblis? Tak. Ada lagi. Tuan-tuan, tengok sini. Anak kita pun kata, Siti, pasal apa hang buat sekian-sekian, mak tak bagi kan? Siti pun kata, mak dia selalu cakap macam tu, bla 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 bla. Menjawab kau ni, mari sini. Kita pulas telinga dia. Lepas pulas telinga, patut Siti buat apa? Okey mak, sorry mak. Kalau bukan hari ni pun esok. Betul tak? Lepas kena hukum, patut mailah balik. Iblis, keluar!
Lepas keluar tu boleh tak minta maaf? Sorry ya Allah, sorry. Patut macam tu lah. Hang sombong pun 2 jam sudah lah. Hang nak mewajarkan keingkaran pun lepas kena sekeh kepala, fahamlah sikit. Tapi tuan-tuan, lepas kena sekeh pun tak faham juga. Perangai siapa? Tengok. Qala. Iblis kata, apa? Kau halau aku keluar daripada syurga? Keluar pada syurga, minta saya turun ke mana? Turun ke bumi. Maka sekarang, what? Kau halau aku keluar? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah, wahai Tuhan, kau beri tangguh kepada aku sehingga hari kebangkitan. Kau pendek kata, kau panjangkan umur aku sampai hari kebangkitan. Pasal apa dia sebut tangguh? Sebabnya adalah jin-jin jahat yang lain semua pakai kena terajang pun habis lah. Dia je jin elok pun. Tiba-tiba hari tu dia buat perangai. Maka sepatutnya bila buat perangai ni kena terajang dengan Allah Ta'ala lah. Maka dia pun kata, sorry ya Allah. Sorry pula. Ya Allah, panjangkan umur aku. Jangan hukum sekarang. Jangan hukum sekarang. Okey, aku turun atas muka bumi, tapi jangan hukum sekarang. Beri aku tangguh. Sampai bila nak tangguh? Sampai hari kebangkitan. Hari dibangkitkan. Qala. Allah jawab. Innaka minal munzarin. Kefai? Engkau antara yang diberi penangguhan. Ramai lagi yang Tuhan beri penangguhan. Fir'aun. Lama perintah. Jahat gila-gila. Tapi lama perintah. Allah bagi penangguhan. Abu Lahab, Abu Jahal. 13 tahun terajang Nabi Muhammad. Tahun ke-14 baru mati Allah terajang. Allah bagi penangguhan. Engkau iblis antara yang Tuhan bagi penangguhan. Tapi iblis special case sampai hari yub'atsun, hari kebangkitan. Poin dia kat sini, iblis tahu tak hari kebangkitan? Iblis tahu. Saya nak tanya tuan-tuan, iblis ni orang Islam ke tak? Saya tukar soalan. Iblis ni kafir ke tak? Tak. Pasal apa tak? Dia kenal Tuhan. So soalan saya, dia kafir ke tak? Okey, saya tanya beberapa soalan. Ni, tu Manyam kat luar. Hak sembah kuih tu. Sembah patung tu. Manyam tu, dia kenal Tuhan dia siapa dia? Allah. Dia kenal? Dia kenal Allah? Dia tak kenal. Dia kata, siapa Allah? Mamat mana Allah ni? Dia tak kenal. Dia tak kenal Allah. Dia tak iktiraf Allah. Iblis kenal. Manyam, kita cakap syurga neraka. Manyam percaya? Manyam tak percaya. Iblis percaya. Hantar tak lepas mati kita akan dibangkitkan ada padang mahsyar. Manyam tahu. Manyam kata dongeng apa ni? Iblis tahu tak? Iblis tahu tak syurga neraka padang mahsyar apa bagai ni? Iblis tahu. Dia kata tunggu, tangguh nyawa aku sampai hari kebangkitan. Maksudnya iblis tahu kiamat. Iblis tahu pasal padang mahsyar. Iblis tahu pasal malaikat catat kanan kiri. Dia duduk bersama malaikat kot. Apa dia tak tahu lagi? Maksudnya tuan-tuan, kafir tak Muhammad ni? Dengar. Ya, dia kafir. Allah panggil dalam Quran iblis ni kafir. Kafir ni tuan-tuan, bukan tak percaya Tuhan tu Tuhan. Kafir ni, saya cakap terus terang, kafir ni tuan-tuan menidakkan hak ketuhanan telah pun kafir. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar fiqah, orang tak semayang, kafir tak? Lagi orang kata dia tak kafir sebab dia jahat tapi dia tak kafir. Betul tak orang cakap itu? Sebab dia tak nafikan kewajipan semayang, dia cuma tak mau semayang. Tuan-tuan, itu jawapan fiqah. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi mendalam sikit, dengar sini dulu. Penting untuk kita jadi orang Islam di mata Allah, bukan di mata orang. Di mata Allah, Muhammad iblis ni Islam lagi ke? Tak, kafir. Tapi Muhammad iblis, dia percaya Tuhan. Dia percaya segala benda yang kita percaya. Cuma dia tak mau tunduk. Sebab tu tuan-tuan, dengar elok. Aku tak sembahyang wajib, tapi aku malas. Aku tak mau. Sekali, 2 kali, 3 kali, okey. Tergelincir. Tapi kalau 80 tahun kau buat perangai, tu tergelincir Muhammad apa? Tu bukan tergelincir, tu kau kafir. Oh, saya tak mau pakai tudung. Sebab apa? Sebab, panas. 5 tahun tak apalah. Tapi kalau 40 tahun, tapi ustaz, kalau dia mati tanam jerat Cina ke? Tak. Kita tanam dalam kubur orang Islam. Tapi tuan-tuan, di mata Allah belum tentu Allah iktiraf sebagai orang Islam.
Bila sebut tak diiktiraf sebagai orang Islam, maksudnya neraka selama-lamanya. Compare dengan iblis. Sekarang tuan-tuan tengok sini. Allah bagi aku tangguh nyawa panjang. Okey, engkau dapat penangguhan nyawa kau panjang sampai hari kebangkitan. Tengok apa iblis buat. Tuan-tuan, dia minta nyawa panjang sebab apa? Akak nak mati sekarang kan nak mati lewat sikit? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Akak nak mati sekarang kan lewat sikit? Lewat sikit kalau boleh Pasal apa nak umur panjang agak? Sebab rasa kalau mati sekarang masuk neraka. Kok lah kalau 10 tahun akan datang sempat lah buat tobat sikit, betul tak? Sebab tu tuan-tuan tak mau mati sekarang, nak tunda, nak minta tangguh. Pasal apa minta tangguh? Sekarang jahat, masa depan kok tobat. Sekarang iblis minta tangguh untuk apa? Nak muhasabah diri ke? Nak minta tobat ke? Iblis kata, Allah pun kata, okey, kau dapat tangguh. Dia pun kata, yes, aku dapat tangguh. Aku dapat umur panjang. Qala. Maka iblis kata, fabima aghwaytani. Allah, oleh sebab engkau yang sesatkan aku. Siapa sesatkan? Iblis kata, siapa sesatkan? Allah. Tuan-tuan, bahagian mana yang Allah sesatkan ni? Jom kita recall balik ni Adam, lepas ni sujud Okey, Adam dah buat semua sujud. Iblis, kenapa tak mau sujud? Amboi, sampai macam tu hang jawab. Kalau macam tu, hang turun. Umur panjang? Okey, umur panjang. Aku sesatkan. Tuan-tuan, bahagian mana yang Allah sesatkan iblis? Tak ada. Tapi sekarang tuan-tuan, iblis tak kata salah dia. Iblis kata salah siapa? Salah Allah lah. Allah, engkau cipta aku. Engkau pun tahu aku api. Kau sengaja kan cipta tanah bagi aku sujud kan? Kata aku gagal kan? Engkau lah salah ni. Tuan-tuan, dia tak salahkan diri sendiri, dia salahkan Allah. Hari ni, kita salahkan takdir. Nak buat macam mana takdir, Tuhan tentu dah. Kalau Tuhan nak suruh aku sembahyang subuh, Tuhan bagi kejut. Tuhan tak kejut. Nak buat macam mana ekonomi meleset, kerja tu tak boleh pakai tudung, kena kerja juga. Nak buat macam mana? Dia tak kata dia salah. Salah siapa? Salah ekonomi. Salah siapa? Ustaz tak berapa memahami. Salah siapa? Mak lah salah. Pasal apa mak tak hantar saya masuk sekolah agama dulu? Semua salah orang lain. Siapa tak salah? Saya tak salah. Saya mangsa keadaan. Iblis, aku tak salah. Aku tak salah. Yang salah siapa? Ni. Allah salah. Allah salah. Tuan-tuan, dia head to head. Lawan Allah depan-depan. Lawan Allah depan. Sekarang tuan-tuan, okeylah. Kau kata aku salah. So what? Tuan-tuan, kalau dah kita kata Allah salah pun, so what? Lepas tu nak buat apa? Maka dia pun kata, oleh sebab kau salah, aku akan buat sekian-sekian dekat anak Adam. Maka tuan-tuan, kesilapan iblis 1, 2, 3. Kesilapan iblis 1, 2, 3. Nombor 4 apa dia? Nombor 4, iblis salahkan pihak lain. Termasuk salahkan Allah di atas keingkarannya. Dia salah, dia kata salah orang lain. Pointing fingers, perangai iblis. Apa lagi salah iblis? Salah iblis tak taubat lepas dijatuhkan hukuman. Bila kau dah kena sekeh kepala, mailah minta maaf. Kau dah masuk lokap dah, mailah jadi orang baik. Lepas dijatuhkan hukuman, datang minta maaf, taubat. Iblis tak mau taubat. Tonton seumur hidup, pernah tak Tuhan hukum? Pernah. Tapi lepas Tuhan hukum, tuan-tuan tak maki Allah Ta'ala. Tuan-tuan kata, sorry ya Allah, aku mai balik. Tuan-tuan pun bukan masa kecil-kecil pakai tudung. Sebahagian tuan-tuan baru 5 tahun. Sebahagian tuan-tuan baru 6 tahun. Yang penting tuan-tuan datang balik. Iblis tak mau. Iblis kata, I datin, okay? Selempang sudah. Tuan-tuan, ayat-ayat tu ayat iblis. Dia tak mau taubat setelah jatuhkan hukuman. Yang keenam, dia berdendam. Oleh kerana Allah buat macam tu, Adam, ni sebab hang ni. Sebab hang lah aku jadi macam ni. Hang tunggu Adam, hang tunggu. Tuan-tuan, dia berdendam. Sorry tu si tuan-tuan, balas dendam tak mengubah apa-apa. Balas dendam tak mengubah apa-apa. Tapi iblis pilih untuk salahkan orang lain, and then dia nak balas dendam dekat Adam. Tuan-tuan, dia tak boleh balas dendam dekat Allah.
Dia balas dendam dekat Adam. Tuan-tuan, sekadar tuan-tuan duduk bincang hari ni, tuan-tuan ada tengok Adam menyembang dengan Iblis tak? Apa pula ada Iblis? Kau lah salah, kau tak mau sujud kat aku. Ada ke? Adam cakap gitu. Tuan-tuan, Adam senyap duduk sebelah dia pun. Tapi masa nak kena balas dendam, Adam dia pilih balas dendam dekat Adam. Kalau tuan-tuan tanya mangsa keadaan, Adam lah mangsa keadaan. Adam tak diminta untuk gaduh dengan Iblis. Iblis pilih. Sadaqallahul azim. Ada soalan? Ada soalan? On time. Ada soalan ya? Bila tak ada soalan, maka tuan-tuan, saya dah sebut tadi, kita ada 3 siri Al-Quran bercerita untuk Nabi Adam. Maka Khalifah Adam settle. Next round kita akan bincang ingatan Adam. Apa kita akan bincang ingatan Adam? Iblis kata, aku nak berdendam, maka ini apa aku buat, bla 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 untuk anak Adam. So Allah akan cerita dekat kita bahagian kedua. Allah akan cerita apa strategi, matlamat utama Iblis nak buat dekat keturunan Adam. Apa strategi untuk Iblis buat dekat anak Adam. Bahagian kedua kita akan bincang. Sampailah Allah kata, Adam, tu Iblis jangan ikut lah. Kalau hang ikut sekian. Tuan-tuan, Allah ingatkan Adam. Bahagian ketiga nanti ketika Adam makan buah dan turun, bahagian ketiga. Wallahu alam. Bila nak jumpa tuan-tuan, bincang-bincang dengan Kak Raya. InsyaAllah kelas saya di sini Rabu minggu pertama. Jadi sepatutnya 7 Oktober lah. Sepatutnya. Jadi tak jadi 7 Oktober, tunggu poster keluar. Poster keluar, kalau poster kata 8, kalau poster kata 6. Okey? InsyaAllah 7 Oktober akan datang. Ada soalan sebelum saya edit? Ada soalan? Terima kasih yang tengah like di Facebook. Make sure share. Ada apa? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.